ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Yang ketiga, kita tak ingat saya lebih kurang 87, 88 dah muka surat dah. Kita masih lagi dalam usaha para ulama-ulama hadis dalam membenteras hadis palsu. Yang ketiga, 87, 88 ada tak? 88 Jadi yang ketiga ni, caranya ialah membenteras golongan pendusta dan pemalsu hadis. Tajuk besar kita ni, kita kena ingat, kita duk bincang hadis palsu, hadis maudhu'. Yang merupakan tajuk yang paling mustahak sekali. Sebab inilah dia pokok untuk menentukan ketulinan sesuatu hadis. Supaya kita boleh tahu adanya hadis palsu dan kita ni hanya diterima hanya diminta untuk terima hadis yang sahih, hadis yang boleh diguna pakai. Baik, para ulama juga telah mengambil beberapa langkah lain bagi membenteras hadis maudhu'. Jadi kalau tengok sini, satu kerja pula ulama-ulama ni bukan sekadar nak menyampaikan ilmu. Jadi seolah macam satu tugas baru pula. Dia kena hasil kitab pula nak buat lawan hadis palsu. Jadi banyak kerja lah kira. Tambah kerja lagi. Antaranya mereka menghalang golongan pendusta tersebut daripada meriwayatkan hadis dan mengingatkan umat Islam tentang bahayanya golongan berkenaan kepada agama. Kita kena ingat gini, agama kita ni agama yang bersandar pada fakta. Sebab agama kita dia tak ada bahasa kata main-main gitu-gitu, boleh dengar khabar. Agama kita ni dia berpijak di atas fakta. Jadi bila sebut fakta, kena benda tu tuling. Benda palsu. Sebab apa? Sebab bila hadis tu palsu, dia bawa satu ajaran punah agama. Hamba sebut dah dulu, kalau dari segi akidah, punah akidah. Adakah kita tengok contoh-contoh hadis palsu yang menyentuh benda akidah? Percaya ke benda tu, percaya ke benda ni. Dia kata ni hadis Nabi. Berat juga kalau dari segi ibadat, dia punah ibadat. Ibadat tidak diterima selain daripada apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi kalau dah hadis palsu tu masuk, artinya benda tu benda palsu. Kita buat amal pun buat amal berdasar pada hadis palsu. Jadi amalan itu sendiri amalan palsu. Macam mana kita Tuhan nak terima amalan sedangkan amalan itu palsu? Nampak tak? Jadi kita ni sekarang ni, kita nak timbulkan kesedaran kepada masyarakat supaya terima agama benda tulen. Okay. Jadi sebab itulah dia sebut sini para ulama ni, maknanya dia bersungguh benar nak menghalang daripada orang yang meriwayatkan hadis palsu. Antara ulama yang memain peranan dalam memerangi golongan ini ialah Amr Asy-Sya'bi. Di peringkat awal lagi ni, peringkat tabi'in lagi dia, 103 Hijrah. Syu'bah Al-Hajjaj, Sufyan Al-Thawri, Abdullah ibn Mubarak, Abdurrahman ibn Mahdi. Ini tokoh-tokoh ulama yang memain peranan untuk membenteras golongan-golongan yang membawa masuk hadis palsu. Hasilnya, hasil daripada usaha mereka inilah sebahagian besar golongan pendusta hadis berjaya dihapuskan dan kesedaran tentang bahayanya hadis maudhu' semakin meningkat. Saya ambon sebut gini soal.
Contoh tokoh depan kita ni, dia nak bawa benda yang ia tulis ni, almarhum Tok Guru ni Aziz. Bila hamba ada peluang dekat dengan 2 tahun sama dengan dia. Nampak dia ni, dia nak bawa dia benda khurafat, benda tidak bersandar pada benda sahih. Dia tak terima, tapi orang tak ikut. Orang ikut dari segi benda lain dia, dari segi politik. Nah. Tapi dia tidak study tengok Tok Guru belah mana. Satu kali hamba nak cerita, mungkin hamba cerita dah tak ingat sini. Dia tanya hamba, dia kata, ada kitab I'anas Talibin, syarah bagi Fathul Mu'in. Hamba pun pakai taduh lalu sebab hamba tak ada, tapi belik-belik jumpa kitab Mulhayah. Buruk lah. Hamba buat mari kata ni. Dia kata, Haji cari bab Maulidur Rasul. Kita cari tak jumpa lah, belik-belik. Haji tengok jilid 1, dia kata. Depan dia lah, belik-belik. Tak jumpa, pasal malu juga. Tidak ada mahal kitab seperti dia. Haji ambil 2 pula. Kita belik. Tak jumpa Tok Guru dah. Mari sini, dia kata. Malu dah kita ni. Dia belik tak ada seminit, 2 minit. Dia belik jumpa. Ni. Masa dia study dah. Dalam tu sebut, kita harap lah. Sebut dia kata, maknanya pahala yang besar apabila kita membuat jamuan untuk Maulidir Rasul. Dia nak oyak gapo kita. Dia kata, Haji tengok ni. Dia ambil mana ni? Maknanya dalam kitab tu sebut mendapat ganjaran pahala, dia tak mari hadis. Khabar-khabar tubik begitu benda. Dia tanya, dia ambil mana ni? Ada tak dia royak sandra dia ambil mana? Dia tanya. Kata tak ada. Dia nak royak gapo kita. Nak royak agama ni tak boleh lagu tu. Maknanya mulut Tok Guru ni kan, dia tidak berpada dengan kitab sahaja. Ni, dia pergi selangkah lagi. Kitab tu biar betul-betul muktabar. Makna muktabar itu dia ada sandaran, ada hadis. Yang kata dapat pahala besar apabila kita mengadakan jamuan Maulidur Rasul, dia kena buat mari hadis. Kalau tak buat mari hadis, dia tak terima. Ni nak ayat metodologi. Orang lain ni panggil metodologi, uslub. Cara Tok Guru berinteraksi dengan agama. Ni kena tiru dia. Sebab dia tak ada main dengan khabar gitu. Sebab tu amalan dia, sebab tu hasil daripada tu bila dia mati, hamba buat sebuti buku. Buku tu maknanya bagaimana almarhum Tok Guru ni berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah, termasuk amal ibadat dia dalam tu. Dalam tulis buku-buku tu. Jadi nak sebut di sini bahawa kita ni kena peka benda gini. Tak boleh bila ada orang royak, kita pun terima selalu. Kalau benda tak betul, dia jadi khurafat. Kalau benda tu ajaran agama, suruh kita beramal, amalan itu amalan palsu. Jadi sebab itulah kita tengok sini ulama-ulama hadis, dia memikul tanggungjawab ni. Dia merasa bahawa ini adalah tanggungjawab yang besar. Nak pastikan umat Islam ini beragama dengan betul. Betul tak betul agama duduk di hadis. Betul tak? Sebab hadis siapa dia? Nabi. Nabi mentafsirkan Al-Quran. Perbuatan Nabi, pertuturan Nabi, inilah yang kita kena ambil sebagai panduan. Lain pada tu, benda gaib tak ada siapa dia yang boleh tahu. Melainkan daripada Nabi seorang. Tuhan latih Nabi seorang je buat mari di dunia ni untuk jadi juru bahasa dia dengan Tuhan. Gapo dia hak Tuhan nak, Nabi je saja yang tahu. Orang lain tak boleh agak. Sebab itulah kalau selawat, macam-macam duk rekod selawat boleh dengan mimpi, selawat boleh dengan jumpa Nabi apa. Siapa dia boleh jamin selawat tu? Sebutan selawat tu hak Nabi tak ajar, Tuhan terima. Sebab selawat ni ibadat dah. Macam misalnya selawat nariyah, tafjiriyah, selawat syifa. Hak tu sebenarnya hak Nabi tak ajar belakang. Tahu tak selawat syifa? Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa nasyina wa afiyatil ajsadi. Mu tak ingat dah belakang, ada lagi dah. Kalau nyanyi baru ingat dah. Mari mana? Tak ada. Nabi tak ajar. Jadi betul-betul selawat tu Nabi ajar dah. Kita tahu mari mana? Tengok hadis lah. Jadi
Dia mulalah dia kata ni selawat ni boleh fadilat gini. Kerana apa? Habib ni berjumpa dengan Nabi. Boleh dalam mimpi. Dia nak ijazahkan satu selawat baru. Jadi katanya Imam Malik, siapa dia yang dia mani bertada'ah. Dia kata. Bila dia mereka satu benda, lepas dia anggap ke benda tu benda satu ibadat, maka seolah-olah dia menuduh Nabi tu mengkhianati risalah. Maknanya Nabi tu ajar benda hak orang ni ajar. Nampak tak? Artinya Nabi ajar sekerat. Contohnya Nabi ajar selawat. Selawat hak paling tinggi sekali darjatnya ialah selawat Ibrahimiyah. Hak tu hadis yang sungguh banyak tu. Sebab itulah ulama hadis kata hak paling sahih sekali hak kita buat sembahyang. Hak kama sallaita ala Ibrahim. Ini dipanggil selawat Ibrahimiyah. Jadi kalau ada selawat baru, dia kata ni selawat baru ni Nabi royak ke dia dalam mimpi. Katanya Imam Malik, seolah-olah dia menuduh Nabi khianat. Nabi tak royak kat orang lain, royak ke dia seorang. Nampak tak? Mana sifat tabligh Nabi? Macam mikir betul Imam Malik. Imam Malik kita kata, sesiapa dia yang mereka benda yang Nabi tak buat, dia seorang je boleh dengan Nabi, artinya dia menuduh Nabi mengkhianati risalah. Nampak situ dah? Ia keempat, menjelaskan kedudukan dan status perawi hadis. Inilah di antara benda mengupak yang dibenarkan oleh Islam. Kita menyebut keburukan orang itu. Apabila dia membawa hadis palsu, kita kena kata dia ni seorang pembohong, pendusta, akhlak yang buruk. Tujuannya nak tahzir, nak menakutkan orang daripada menerima hadis dia yang mana dia bawa hadis palsu. Okey. Penilaian sesebuah hadis banyak bergantung kepada status sanad. Dan sanad pula bergantung kepada kedudukan seorang perawi. Ni kita belajar dah. Nak tahu sahih hadis dia dua perkara. Nombor satu sanad. Orang ni royak kat orang ni royak kat orang ni. Kita belajar dulu kan. Kena sambung molek. Yang keduanya, batin tubuh setiap perawi. Kalau ada 8 orang, 8 orang tu mesti luluh piawai. Kalau dia piawai tu adil dan dhabit. Batin tubuh tu. Luluh dua perkara ni baru boleh terima hadis. Tiba-tiba orang bawa mari royak ni hadis. Tak bawa mari sanad, tak boleh terima lah. Nak cek guana hadis tu tak ada sanad. Betul tak? Orang panggil benda mustahak dalam sesuatu hadis ni sanad. Tak ada sanad, tak boleh terima. Sebab tu tadi Amrullah Ibn Mubarak di antara tokoh yang kita jumpa tadi. Dia sebut, dia kata laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak pakai sanad, siapa pun boleh berkata apa yang dia suka. Gapo dia nak kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam baca gini. Apa mana sanad? Tak ada sanad. Kalau orang jenis itu dia marah nak pula. Nak tahu sanad tak sanad. Dengar orang royak sudahlah. Ni tak ada disiplin ilmu dalam Islam. Tidak ada benda yang tak boleh tidak boleh royak dalil. Kena tanya, anak murid kena tanya, Tok Guru ia ajar hamba baca doa baca zikir ni, Tok Guru ambil mana? Dia akan royak ambil kitab ni. Kitab ni pula kita kena cek siapa kodok kepada hadis Nabi. Hamba tak reti nak baca, Tok Guru baca kat hamba. Dia royak hadis gini. Puas hati. Betul tak? Jangan pula ada setengah pula. Bila orang tanya, ambil mana Tok Guru? Dia ajar orang pula. Kalau orang tanya dalil, dia kata betul tangan tu berlepas. Dia suruh tapa orang tanya dalil. Ni bukan ajaran Islam. Islam dia duduk atas dalil. Betul tak? Kayak kita lagi dengar dalam YouTube, dia kata, tahu nak tanya dalil. Dia kata lepang pun lah. Apa yang jadi tak boleh tanya dalil? Ada dalam video Tok Guru pun sipel tu dia tanya. Jenis tidak dalil, dia kata lembu kubah, dia kata. Orang ni kena tanya dalil, dia kata. Menjadi kewajipan bagi orang mengajar kena royak dalil. Betul tak? Oleh itu pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh seseorang perawi seperti sejarah hidupnya amat penting dalam menilai kesahihan sebuah. Sejarah hidup dia tu kita kena tahu. Dia ngaji mana? Nak nilai dia tu. Tengok nak. Sebab tu dah.
Dia ada biografi, semua biografi perawi-perawi hadis beribu-ribu tu ada dibukukan. Contohnya macam Tahzib Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia buat biografi tu bermula dengan huruf hamzah, alif, ba, ta, sa. Dia susun beribu orang. Ni. Nah, maknanya bukan usaha sikit-sikit tu. Nak boleh ke buku biografi beribu orang tu, dia rekod ada dalam buku tu. Jadi mudah kita generasi lah ni. Bila sebut nama perawi boleh belak tengok ni orang. Sebab tu kata orang lah ni pun bila dia mengaji hadis, dia boleh cek tengok hadis itu sahih ataupun tidak sahih. Sekadar kemampuan dia lah. Dengan berdasarkan kepada ulama hadis buat. Berdasarkan kepada Ibn Hajar buat, kita nak tahu hadis ni boleh terima, tak boleh terima. Bila sebut nama perawi kita cek seorang-seorang. Bila cek seorang-seorang, ni wait seorang ni dah. Tapi kita tak ada ilmu lagi nak kata dhaif tak dhaif. Berasa tak sedap ni hadis ni. Bila kita tengok kepada buku-buku hadis, dia akan riwayat. Macam Imam Tirmizi dia riwayat, hadza hadis dhaif dia kata. Hadis ni dhaif dia kata. Sebabnya ada perawi sikit. Tapi dalam Ibn Hajar, buku Tirmizi dia tidak tulislah begitu. Tapi bila kita cari perawi dia akan buat sanad dia. Bila kita cek seorang-seorang, jumpa seorang perawi itu lemah. Bila lemah tu kita pun boleh tahu, oh inilah sebabnya Imam Tirmizi kata hadis ni dhaif. Rupanya dalam 8 orang ni ada seorang yang ewek. Faham tak? Justru lahirlah satu disiplin ilmu yang dikenali dengan rijalul hadis. Rijal ni maknanya perawi-perawi lah, lelaki-lelaki. Kata jamak bagi rajulun, lelaki-lelaki hadis yang meliputi ilmu tarikhur ruwah. Tarikh ni makna sejarah. Ar-ruwah ni perawi. Sejarah perawi-perawi. Sejarah maknanya setiap perawi itu ada biografi dia. Dan ilmu dia panggil al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil ni makna positif dan negatif. Al-jarh ni makna negatif. At-ta'dil ni positif. Apa dia? Batas tubuh perawi itu. Misalnya kalau dah sekiranya perawi itu pelupa, pembohong, tidak amanah, duduk di bawah al-jarh. At-ta'dil pula perawi ini dhabit, orang yang kuat ingatan, orang yang amanah, orang yang orang yang baik, orang yang bertakwa, duduk di dalam at-ta'dil. Jadi kedua-dua ni dia sebut dalam buku, dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, bila dia sebut seorang perawi, dia sebut benda negatif dan positifnya. Nampak sih tidak? Ilmu tarikhur ruwah meliputi sejarah hidup perawi bermula kelahirannya, pendidikan, guru, murid dan perantauannya mencari ilmu sehingga kewafatannya. Ada tak benda ni? Ada lah. Tengok buku dia ada lah. Cuma kita ni tak ada nak tengok buku tu sebab hak fardu ain kita tak habis lagi. Betul tak? Maknanya baru kita nampak dah. Nak ngaji ilmu agama ni banyak ada benda tu. Nak tengok buku ni pun kita tak lagi tengok. Sementara ilmu al-jarh wa ta'dil pula membicarakan secara khusus tentang status atau sifat-sifat perawi, sama ada dirinya layak atau sebaliknya sebagai seorang perawi. Kalau lah orang tuduh dia sebagai perawi pendusta, bila nampak ada dia dalam sanad tu, hadis tu jadi maudhu' lah, persoalan. Jadi maknanya ulama mengkategorikan hak ni palsu, hak ni dhaif, hak ni sahih, hak ni hasan. Bukan dia main-main. Dia halusi betul-betul tengok begitu. Kalau setahun ni punya benda, hadis ni tak boleh jadi sahih, dhaif dia kata. Kalau teruk benar, palsu dah hadis ni. Nampak sih tak? Kemudian yang kelima, menetapkan beberapa kaedah tertentu bagi mengenali hadis-hadis maudhu'. Dia buat maknanya cara kita nak kenal tanda-tanda hadis maudhu'. Sebagaimana ulama hadis menetapkan beberapa syarat dan kaedah tertentu bagi mengenali hadis sahih, hasan dan dhaif, begitu juga dengan hadis maudhu'. Terdapat banyak tanda yang mengenali hadis maudhu'. Ada tanda dia.
Tanda-tanda hadis maudhu' kita tengok nombor ni nak tengok lagu mana yang ia boleh jadi hadis tu maudhu'. Maudhu' ni apa dia tadi? Palsu dah. Rekaan. Istilah maudhu' ni sebenarnya rekaan, hadis rekaan. Tanda-tanda hadis maudhu' boleh dilihat dari dua aspek, iaitu aspek sanad dan matan. Kita tengok dulu sanad. Sanad ni maknanya rantaian perawi. Nombor satu, pengakuan perawi. Sekiranya terdapat pada sanad hadis perawi yang penuh membuat pengakuan memalsukan hadis, maka hadis tersebut secara automatik dianggap maudhu'. Ada perawi ni kan, dia kena igak, kena tangkap. Bila tekan-tekan dia mengaku, ya banyak dah aku buat hadis palsu. Ni satu cara dah. Tapi tidak semua lagu ni ada orang yang mengaku, dia insaf. Antara perawi yang penuh mendapat pengakuan tersebut ialah Maisarah ibnu Abdul Rabbih Al-Farisi yang mengakui telah memalsukan beberapa hadis berhubung dengan kelebihan Al-Quran. Sebelum baik. Sanad dia maknanya perawi tadi kan. Baik. Kelebihan dia banyak benda hadis palsu tentang kelebihan. Ni kita duk hadap pilihan ni apa dia? Boleh rajak. Siapa dia memberitahu kelebihan rajak maka dapat pahala sikit-sikit. Dr. Basik ke setiap tahun terpaksa kena post dalam Facebook dia. Jago-jago hadis palsu boleh rajak ni, jago-jago. Beramal boleh rajak, tak ada masalah dah nak beramal dah. Tapi bawa hadis palsu untuk menggemarkan orang buat amal ibadat tu yang berdosanya. Pasal apa? Membohongi Nabi. Dia kata Nabi kata. Hadis-hadis ni supaya dia kata Nabi kata. Sedangkan Nabi tak kata. Aku tengok dalam WhatsApp orang dah atas grup-grup atau apa. Lelah ni banyak benar lah. Berdua-dua. Kelebihan bulan Rajab. Jadi orang alim macam Dr. Basik tu, dia kata tahun lepas. Tiap-tiap tahun tahun lepas. Tahun lepas dia royak dah. Jangan sebar. Ustaz sendiri budak sebar. Nak suruh orang buat amal bulan Rajab. Tak payah cari hadis palsu, cari hak sahih kan. Tu dah. Apa duk cari dosa kan? Kita faham dah. Dosa besar ni bawa hadis palsu. Ya. Tu nisbu Sya'ban. Tu nisbu Sya'ban. Tak ada juga. Tidak ada. Nak baca Yasin tak apa, tapi pergi sandarkan ada kelebihan. Apa nak situ? Dia sikit je bendanya. Misalnya Yasin. Dia kata baca Yasin malam Jumaat dapat pahala sikit-sikit. Tu salah. Nak baca Yasin tak apa. Jangan tukar. Amba pernah sebut gitu di masjid, kata dah kita baca Yasin, dah kita tukar ke surah Al-Kahfi. Sebab surah Al-Kahfi ni dia sebut secara spesifik malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Kalau tak ada baca malam, baca siang, ada dua hadis. Adapun Yasin tu dia tidak sebut malam Jumaat. Baca malam lain ke ataupun baca hak tu juga pun. Tapi jangan tinggal surah Al-Kahfi. Dia pergi bawa cerita, dia kata hamba kata haram tak boleh baca Yasin malam Jumaat. Pas jawab soal itu dia kata, dia tanya, apa hukum ustaz orang melarang orang baca Yasin malam Jumaat? Dia kata tak boleh, orang yang melarang orang baca Quran ni ada satu kerja muka. Sedap pula ulah dia pula. Orang kata tidak larang baca Yasin. Kita nak suruh tingkat sikit. Daripada kalau dah duk baca Yasin, dah cuba kita naik sikit kualiti kita. Baca surah yang betul-betul Nabi kata ada kelebihan hari Jumaat. Faham tak? Tapi jenis bahasa tak faham. Orang royak muka lain. Dia royak muka lain. Dia kata kita larang orang baca Yasin. Pas dia kata tak boleh pahala kau baca Yasin. Siapa dia kata tak boleh pahala? Baca Quran boleh pahala. Cuma nak cari hak lebih. Hak tu pun tak boleh faham dah. Antara lebih dengan hak lebih dengan hak tak lebih. Ada tak Yasin itu kelebihan? Adalah sebab dia ayat Quran. Satu huruf ayat Quran dapat 10 pahala. Nabi sebut tak? Pas Yasin tak tahu berapa ribu huruf. Boleh pahala kau tak baca Yasin? Boleh lah. Siapa kata tak boleh? Lepas tu, ia sebut Al-Kahfi tu, nak suruh demo boleh pahala lebih. Sebab Yasin tu disebut malam Jumaat. Yasin dia tak sebut.
Orang sini faham belaka dah tak? Ndo ambung goyak nyugi karam ke lain. Dia goyak kata larang baca. Mudah dia kata, oh ustaz tu ngajar larang orang baca Yasin malam Jumaat. Siapa dia larang? Apa masyarakat kita jadi lagu tu? Begitu juga dengan Nuh ibnu Abi Maryam ni nama ni. Ia pernah mengaku mencipta beberapa hadis mengenai kelebihan surah-surah tertentu dalam Al-Quran. Kamu tengok di sini ada dalam hadis kan, surah-surah kan, Al-Fatihah ada, surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk, tempat mana-mana tu biar yang ada sebut. Lepas tu ayat akhir surah Al-Baqarah, kalau boleh hama tiap hari, tiap malam, start daripada Amanar Rasul. Surah ayat akhir surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard. Kalau boleh hafal, wa amalan. Pasal tu ada hadis. Surah dalam muqaddam ni pula ada Al-Fatihah. 3 kul tu, kul wallah, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ada. Izazul pun ada. Tu ada. Hak tu hak berjumpa setakat ni. Jadi manakala kita nak buat amal kelebihan Al-Quran, hak tu hadis sahih. Surah-surah tadi. Hak tu pun tak cakap nak buat dah. Cuba buat tiap-tiap malam surah Al-Mulk baca sebelum tidur. Dah. Sebelum pada tu 2 ujung surah Ali Imran dengan Al-Baqarah tadi. Sudah semaya isu misalnya baca Amanar Rasul. Muka hafal bila-bila jalan klik masjid. Lepas tu baca inna fi khalqis samawati wal ard. Sampai ke habis. Tu panjang sikit dah. Jadi tak faham malam Jumaat nanti baca surah Al-Kahfi. Surah-surah lain itu bubuh dalam mana-mana. Kita buat sendiri, kita jadi tarikat sendiri tak? Kita buat tarikat sendiri. Baik. Jadi rupa-rupanya dia rekod berapa? Baca surah ni pahala sekian, baca surah ni pahala sekian. Dia kata Nabi kata. Sedangkan Nabi sebut hak tu je. Situ hak berdosanya tak? Dia kata hak Nabi, dia kata Nabi kata, sedangkan Nabi tak kata. Ia ke 1.2 pula terdapat unsur-unsur pengakuan pada perawi hadis. Antara unsur pengakuan ialah apabila perawi meriwayatkan sebuah hadis daripada seorang guru yang tidak pernah ditemuinya. Orang tengok dia kata dia ambil dengan tok guru sekian-sekian. Orang tengok dalam riwayat hidup dia, sejarah hidup dia tak pernah jumpa pun dengan tok guru. Atau dia meriwayatkan daripada guru dari negeri yang tidak pernah dikunjungi, atau daripada guru yang telah wafat sebelum kelahirannya, atau ketika perawi masih kecil. Kita kata kita riwayat daripada Tok Khorasan. Tahun 30 Tok Khorasan mati tu. Kan? Tok Kenali mati tahun 35 lebih kurang. Kita kata ambil riwayat daripada Tok Kenali. Orang tak percaya lagi, kita tak lahir lagi. Itu lagi di antara tanda-tanda. Kesemua ini adalah sebagai bukti pemalsuan hadis dan sekaligus hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis maudhu'. Depan nanti, bukan setakat itu saja. Kita akan tengok dari segi kaedah meriwayat. Kalau kita kata, daripada disebut, hadis ini diriwayatkan daripada an, bahasa Arab tu, dikira longgar lagi. Muhammad bin Maslamah an daripada orang ni. Tak? Dia naknya satu perkataan sami'tu, aku mendengar. Baru gagah dah. Cerita ni ambil di mana? Ambil daripada sebut nama. Ambil daripada ustaz sekian-sekian. Ambil tu tidak gagah. An, dalam bahasa Arab dia panggil an. Kalau dia naknya haddasana, telah berbicara kepada kami. Mana dia dengar sendiri. Sami'tu, aku dengar. Akhbarana, telah mengkhabarkan kepada kami. Maknanya ulama hadis situ pun dia ambil kira. Dia kata riwayat dalam bentuk apa? Dia kata an tak boleh. Tak berapa kemah. Dia nak tadi aku mendengar. Dia memberitahu kepada aku. Dia menceritakan kepada aku. Nampak cerita? Okey. Kewujudan unsur-unsur tersebut pula dikenal pasti melalui pengetahuan tentang rijalul hadis. Rijal tadi macam tadi lah. Perawi-perawi hadis. Yang ketiga, periwayatan secara solo atau persendirian oleh perawi yang dikenali sebagai pendusta, sedangkan tiada seorang pun perawi lain yang siqah yang meriwayatkan hadis tersebut.
Hadis dia seorang riwayat. Orang lain tak ada riwayat hadis tu. Sedekah dia sendiri, batin tubuh dia sendiri tu dikenali sebagai orang yang suka berdusta. Tolak selalu. Okey. Seorang perawi hadis tak timbul masalah kalau dia tu kuat. Berapa dia contoh? Tu hadis popular tu seorang je periwayat siapa dia? Sayyidina Umar seorang. Innamal a'malu binniyat. Hadis tu kan? Setiap amal ialah bergantung kepada niat. Tak ada orang lain riwayat. Sayyidina Umar seorang. Tapi apa jadi sahih? Sebab batin tubuh Sayyidina Umar tu gagah walaupun dia seorang. Betul tak? Jadi seorang tak timbul masalah. Tapi kalau perawi tu gagah. Hadis innamal a'malu binniyat, tak ada siapa dia, tak ada ulama hadis pun tolak hadis tu. Semua sepakat kata hadis tu hadis sahih. Pasal sahih mana seorang je perawi Sayyidina Umar seorang. Carilah hadis mana Sayyidina Umar seorang je. Yang meriwayatkan hadis itu. Bukan Sayyidina Umar seorang yang dengar, mungkin orang lain dengar tapi orang lain tak riwayat. Semua kalau tengok jalur sana, pergi kok mana-mana, suk-suk jumpa Sayyidina Umar belakang. Orang ni pun Sayyidina Umar, orang ni pun Sayyidina Umar. Jadi dia panggil hadis tu hadis ahad, seorang perawi, tapi oleh kerana batin tubuh Sayyidina Umar tu dikira gagah, maka hadis tu jadi sahih. Jadi berlainan dengan yang ni, dia seorang yang periwayat tapi batin tubuh dia tu telah dituduh sebagai seorang yang pendusta. Ulama hadis telah pun membuat kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap status setiap perawi sebelum disenaraikan dalam senarai perawi yang dusta. Mana dia habis geng tu. Baik, itu pada sanad. Yang satu, yang kedua pula tanda pada matan atau nas hadis. Tadi sanad orang tu, dia tengok pada matan pula. Sekiranya terdapat lafaz yang sukar dipahami dan jarang digunakan atau bercanggah dengan kaedah bahasa Arab. Dia tengok dari segi nahwu, grammar ni kan salah. Pasal apa? Ini ayat mukjizat Nabi kita. Nabi ni dikenali sebagai ummi. Tu tahu belaka dah ummi. Sebab apa Nabi ni disebut nama sebagai ummi? Ummi ni mak. Apa sebut ummi? Ummi ni maknanya orang tak lepas daripada mak. Kaedah orang Arab kan dia kata orang ni anak mak. Padahal Nabi tu mak mati kecil-kecil lagi tak ada. Tapi dia sebut sebagai ummi, makna orang ni bila sebut ummi, orang tak pergi sekolah, orang tak turut rumah, orang tak ngaji, duk belik atas rumah. Menyebabkan tak reti baca, tak reti nulis. Inilah Nabi. Walaupun dia ummi, pertuturan dia lekat dengan bahasa yang tidak salah dari segi tata bahasa Arab. Ini mukjizat. Ini di antara mukjizat Nabi lah. Dia bercakap tidak salah dari segi grammar, walaupun dia bukan ahli bahasa. Disepakati oleh ulama. Mana ada hadis yang salah grammar? Tak ada. Tiba-tiba mari hadis, laulaka ma khalaqtul aflak. Laulaka, sekiranya tidak engkau, tidak kerana engkau, sekiranya tidak kerana engkau hai Muhammad, tidak kuciptakan seluruh cakrawala ini. Ada kan orang duk ngaji mula-mula boleh mak duk baca benar hadis ni. Hadis tu palsu lah. Kau dengar hadis dia? Jadi langit bumi nak royak besarnya Nabi kita ni sehingga dia royak ni hadis kursi. Hadis kursi ni Tuhan berfirman lah. Tapi Nabi bersabda, Allah berfirman, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau tidak kerana-Mu hai Muhammad. Dua kali dia ulang. Kalau tidak kerana-Mu hai Muhammad, tidak kuciptakan cakrawala ini, langit bumi ini. Kerana-Mu je aku buat. Mana salah? Salah dari segi matan. Laulaka tu salah dari segi kaedah bahasa Arab. Kalau kita nak sebut segi nahwu, dia panggil ka tu dia kena fi bila ada la tu dia panggil fi mahallir raf'i. Siapa dia ngaji Arab boleh tahu dia duduk di, dia kata di dia, dari segi dia tempat rafa'. Adapun ka tadi ialah domain ganti nama untuk nasab dan jar. Atau kalau minta maaf kalau ngaji Arab dia boleh hikap dah. Jadi nak suruh betul laula ka tu nak tukar apa? Kena kata laula anta. Laula anta ma khalaqtul aflak. Baru betul dari segi bahasa. Ka tu tak boleh duduk situ. Betul tak? Jadi orang kesan bahasa salah petang lagi. Buat ke dia nak rekod hadis tu
tidak cermat. Dia rekod dengan begitu-begitu, salah grammar. Bila salah grammar ni tidak menasabah duduk di atas batas tubuh Nabi. Boleh faham tak dah? Jadi kalau ada dengar orang duk baca laula ambu jamil budak Allah, maulud dia baca semua ni, ustaz-ustaz man. Kalau tidak kerana Muhammad tidak kujadikan cakrawala ini. Sedangkan laula anta baru betul. Tu orang ngaji nahwu tanyalah, Hal ini bercanggah dengan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan seorang yang fasih berbahasa Arab dan tidak sekali-kali menggunakan bahasa yang sukar dipahami, jarang digunakan, dia tidak berkualiti. Supaya utlubul ilma walau bisin. Itu grammar betul, tapi tidak berkualiti. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Oh, Nabi tak kecek lagu tu, lekeh. Apatah lagi menyalahi kaedah tata bahasa. Tadi salah tata bahasa, grammar. Nampak sih tidak? Dan hadis-hadis ni bila cari sana tak ada. Utlubul ilma wala bisin, tutuplah ilmu siapa ke negeri Cina. Tak ada sana apa. Cari tak jumpa. Supaya juga hadis tak ada sana, tinggal pada dia. Bila katanya Nabi sallallahu Jabir, dia kata hadis Jabir. Jabir tanya apa dia kak? Makhluk yang mula-mula dicipta. Maka Nabi pun jawab. Nabi jawab mana? Nuru nabiyyika ya Jabir. Nur nabimu hai Jabir. Itu jadi konsep Nur Muhammad tu. Pakal orang tanya, ulama tanya, mari mana hadis tu? Ada hadis? Mana sanad? Tak boleh beri sanad. Ada. Sedangkan ada hadis lain. Makhluk yang pertama dicipta. Hadis sahih Bukhari Muslim. Apa dia? Dua ada hadis. Qalam dengan arash. Inilah makhluk pertama yang dijadikan oleh Allah, diciptakan Allah ialah arash. Dan ada hadis lain pula qalam. Nur Muhammad tak ada. Bila kita semuk, yang disebut hadis Jabir tadi, cari dalam kitab Sunan Sittah, kita tak ada sahabat Bukhari Muslim, Abu Daud, Tirmizi, tak ada. Cari pula hadis kelas 2. Kok kelas 3, Tabarani kah, Darqutni kah, Baihaqi, tak ada juga. Akhir-akhir orang yang bawa ni, dia kata ada dalam Musannaf Abdul Razak. Oh, ada kita baca, adakah ada? Ada satu kitab dia Musannaf Abdul Razak. Bila dia kata Musannaf Abdul Razak, nak cerita Nur Muhammad hadis tu. Orang pun ambil Musannaf Abdul Razak, tak ada juga hadis dia kata sana. Dijawab mana pula? Dia kata ada di dalam naskah yang mafqud, dia kata. Naskah yang tercicir. Dia buat dia nak lagi. Lagu mana naskah tercicir? Dia kata Abdul Razak tulis dulu, dia kata orang nak cetak tu orang tertinggal, tak ambil hak ni selan, dia kata. Lepas tu sedangkan ni nak ayat kita hadis kita Wahid Bukhari Muslim, dia ada manuskrip dia. Hak kita duk beli ni, hak orang cetak dah, dia ada manuskrip dia. Orang pergi cari manuskrip asal. Nak ayat ni ulama hadis ni cerita ni abad yang kedulu lah. Orang cerita sejarah dia ni. Ulama hadis pergi cari, dia pergi cari manuskrip yang asal. Hak Musannaf Abdul Razak tadi. Cari, tak ada dalam tu. Lepas tu buat mari dia kata mana hak tercicir. Demo pelago tu tulis saya pun lagu lain. Jadi boleh lagu lah tak lagu ni. Tulis saya pun lagu lain. Sama telah lah hadis tadi bercanggah dengan hadis sahih. Penciptaan makhluk pertama ialah qalam dan arash. Sebab dia nak sangat kepada Nur Muhammad. Sebab dia nak belajar tarikat Nur Muhammad. Tak adalah dia. Ada kijaan dia nak sangat. Okey. Oh, masih istilah. Sekiranya mengandungi makna yang bercanggah dengan Al-Quran, ijma' dan logik akal. Mengikut As-Suyuti, apabila sesebuah hadis itu bercanggah dengan akal atau nakal atau prinsip umum Islam, maka hadis itu dianggap maudhu'. Contohnya tengok ni. Miqdarud dunya sab'atu alaf sanah. Ini contoh. Ini Suyuti kata. Ada orang bawa hadis. Usia dunia ialah 7,000 tahun. 7,000 tahun macam mana Nabi ada sekat 10,000 dah. Ni bercanggah dah.
Begitu juga dengan hadis yang memuji mereka yang bernama Ahmad atau Muhammad, bahkan mereka akan selamat daripada neraka. Siapa dia nama Ahmad dengan Muhammad, selamat api neraka. Lo ni di Indonesia banyak duk mengaku habaib kan, keturunan Nabi. Oh, berat sungguh ada ni dak. Ada bujur tengok dalam video Indonesia. Dia kata kita maknanya kita serendah-rendah habib yang buat fasik, keturunan Nabi yang fasik, yang jahat, lebih mulia daripada 20 orang ulama kiai dia. Nak kata kan dia habib man. Ya Nabi kata bercanggah dengan Nabi kata inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu ialah orang yang paling bertakwa. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada lebih orang Arab dengan orang yang bukan Arab melainkan takwa. Dia tiba-tiba keturunan Nabi hak jahat ni lebih baik daripada 20 orang kiai. Kiai ni tok guru lah. Tu dah ni. Kalau rajin tengok dalam YouTube banyak di Indonesia lah ni. Kita memang takutnya melarat mai ke negeri kita. Hal ini bercanggah dengan ujian ijuk. Amu nak cari noktah sebenarnya. Nak berhenti ni. Ulama yang mengatakan khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagai contoh hadis yang bercanggah dengan akal ialah salasatu tazidul basar an-nazru. Salasah tuzidul basar an-nazru ila al-khadrah wal ma'il jari wal batil hasan. Dia kata 3 perkara je boleh menerang, nak suruh obat cerah mata. Orang yang tutup bomo nak benar ni, iaitu melihat kepada sesuatu benda yang hijau. Tengok. Air yang mengalir, dia wajah yang cantik. Jangan tengok orang wuduh nak suruh mata cerah. Cari orang comel. Al-badhinjan shifaa'un min kulli da'. Buah terung itu penawar segala penyakit. Jadi nak laku dia jual buah terung. Man ittakhadha dikan abyad lam yuqarribhu syaitan wala sihr. Sesiapa yang memelihara ayam putih, nescaya ayam bapak sebenarnya dikan ayam bapak. Ayam bapak putih, nescaya dia tidak akan dihampiri oleh syaitan dan sihir. Dia nak suruh laku ayam bapak putih dia boleh jual harga mahal tak? Tengok ni dia kata nak, bila dia kata hadis dia kata Nabi kata. Jadi benda ni bercakap tak okey Nabi nak kata siapa dia peru ayam bapak putih, setan tak masuk, sihir tak boleh, orang tak boleh sihir. Setiap hadis yang mempertikaikan kewibawaan sahabat juga dianggap maudhu', apatah lagi hadis yang mencaci mereka. Sebagai contoh dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Ali bin Abi Talib sambil bersabda, inilah wasiku, mana orang terima wasiat aku dan saudaraku dan khalifah selepasku. Ini orang Syiah pegang hak ni lah. Jadi dia kata 3 khalifah tu merampas hak Ali, sedangkan Nabi pesan lepas pada aku Ali. Nampak tak saya? Hadis ini secara langsung mempertikaikan kewibawaan para sahabat lain, seolah-olah mereka menyembunyikan hadis ini daripada pengetahuan umum. Yang keempat pula, setiap hadis yang bercanggah dengan fakta sejarah juga dianggap maudhu'. Sebagai contoh, hadis yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil cukai atau jizyah ke atas penduduk Khaybar dan Sa'ad ibnu Mu'az telah syahid dalam peperangan Khaybar. Ini salah, bercanggah dari segi bercanggah sama sekali dengan fakta sejarah. Sa'ad bin Mu'az sebenarnya telah wafat sebelumnya, iaitu semasa peperangan Khandaq, dan jizyah hanya disyariatkan selepas peperangan Tabuk. Ini bercanggah lah ni. Kemudian yang kelima, setiap hadis yang menyokong mana-mana mazhab atau puak dan diriwayatkan oleh seorang perawi yang taksib juga dianggap sebagai maudhu'. Contohnya hadis mengenai kelebihan Ahlul Bait. Ahlul Bait ni keturunan Nabi ni, yang diriwayatkan oleh golongan Syiah Rafidah. Di Indonesia akan dengar cerita Huharolan. Bila dia royak dia ni keturunan Nabi, ada satu golongan pula nak suruh test DNA. Kacau bila duduk baluh dekat dia. Menafikan orang ni tidak keturunan Baklawi dah, keturunan Baklawi. Hak ni kata duk perang dia. Pok-pok dia ni duk perang hak. Duk pakat nak mengaku jadi keturunan Nabi. Jadi mengenai pahaman rajaiyah yang disifatkan oleh golongan Murji'ah. Kemudian yakni hadis maudhu' juga dikenal pasti melalui penceritaan peristiwa yang besar tetapi hanya diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja, seperti hadis yang kononnya umat Islam pernah ditahan oleh musuh daripada memasuki Baitullah.
Kemudian yang ketujuh pula, setiap hadis yang mengandung unsur-unsur persendaan dan melampau batas mengenai dosa dan pahala juga dianggap hadis maudhu', melampau-lampau. Sebagai contoh, ganjaran yang besar diberikan pada amalan kebajikan yang kecil, atau dosa yang besar diberikan pada amalan kejahatan yang kecil. Jadi kebanyakan hadis-hadis begini direka oleh golongan khusus, orang yang pencerita lah ni, atau penglipu lara. Contohnya hadis ni kata, man qala la ilaha illallah khalaqallah min tilkal kalimah ta'iran lahu sab'una alf lisan likulli lisanin sab'una alf lughah yastaghfiruna lahu. Terjemahnya, setiap orang yang mengucap la ilaha illallah, memanglah la ilaha illallah tu satu kalimah yang dipanggil pun kalimah tayyibah dah, tapi hak mana tak kenanya, pahala tu melampau. Dia kata lagu mana? Bila orang sebut la ilaha illallah sepatah tu, Allah akan mencipta daripada kalimah tersebut seekor burung mempunyai 70 lidah. Setiap lidah mempunyai 70 bahasa. 70 kali 70 berapa dia? Tidak 4,900 lah. Dan setiap lidah 4,900 tu duduk tolong minta ampun bagi orang yang berkata tadi. Oh, sakit kita boleh dah. Apa dia tak betul sini, yang tak betulnya pahala. Bukan tak betul la ilaha illallah tu, memanglah kita diminta supaya perbanyakkan sebut la ilaha illallah dah. Ganjaran pahala tak betulnya. Ni kita boleh berhenti sini untuk kuliah seterusnya, karya-karya mengenai hadis maudhu'.